Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Arif dan ini Agenda Awani. Dan sudah pun usai kita melihat pembentangan bajet 2023 yang kita nantikan, dan juga ini adalah bajet untuk mengubat gelisah rakyat yang berdepan dengan cabaran ekonomi pada ketika ini pasca pemulihan dan juga peralihan ke fasa endemik. Bagaimana untuk kita melihat bajet kali ini secara perinciannya memenuhi kehendak dan juga keperluan masyarakat, setiap lapisan masyarakat sebenarnya. Tidak kira anda dari peringkat individu, ahli keluarga mahupun perniagaan, apakah ubat yang ada kalau kita sifatkan untuk segala permasalahan yang anda hadapi pada ketika ini. Bajet terbesar dalam sejarah RM372.3 bilion. Ini adalah seperti yang dijanjikan sebelum ini. Perbelanjaan mengembang diteruskan. Saya bawakan pada jam ini untuk kita berbincang lebih lanjut Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Assalamualaikum Datuk Seri. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini. Assalamualaikum. Beberapa hari yang saya kira agak memenatkan untuk Datuk Seri dan juga untuk saya sendiri untuk betul. Kita membentangkan bajet 2023 ini. Baik. Pertama sekali, bajet ini ada 3R yang digariskan. Ini adalah responsif, responsible dan juga reformist. Ya, kalau kita melihat kepada tiga perkara ini, harus memenuhi segala gelisah dan juga permasalahan yang dihadapi oleh rakyat dan juga segenap lapisan masyarakat. Mungkin Datuk Seri boleh jelaskan, tiga tema ini dipilih, bagaimana ini merangkumi penyelesaian mungkin kepada segala gelisah ini. Ya, terima kasih Najib. Ya, konsep 3R ni, perpandukan 3R ni responsif, responsible reformist ataupun responsif bertanggungjawab dan juga reformist ini adalah satu pendekatan yang dirancang dengan teliti oleh Kementerian Kewangan. Bajet 2023 telah dirangka setelah negara menunjukkan pemulihan ekonomi pasca COVID-19 dan kita telah kembali semula kepada full employment, di mana ada pengangguran sekarang dalam lingkungan 3.7% berbanding dengan 5.3% pada height of the pandemic lah. Namun tinjauan untuk tahun 2023, ya, tinjauan untuk tahun 2023 penuh dengan ketidaktentuan berikutan dengan faktor luaran, ya, seperti konflik di Ukraine, gangguan rantai bekalan, inflasi yang tinggi dan sebagainya lah. Jadi kita memerlukan satu pendekatan yang baru atau pendekatan bukan saja untuk terus memperkukuhkan pemulihan ekonomi negara kita, tetapi juga untuk membina daya tahan rakyat dan perniagaan untuk kalis cabaran masa hadapan. Untuk tujuan bajet 2023, Kementerian Kewangan telah sekali lagi mendapatkan pelbagai cadangan daripada seluruh keluarga Malaysia, seluruh pihak awam menerusi jelajah bajet. Kita telah juga menerbitkan 6 kertas konsultasi awam dan sebenarnya dah lebih 200 sesi libat urus dengan industri dan juga pihak berkepentingan. Kita dah mengkaji lebih 250 memorandum dan juga 12,000 cadangan awam yang kita terima di Kementerian Kewangan. Rasional pendekatan responsif ni, the first R tadi, merupakan langkah-langkah memenuhi keperluan jangka masa pendek dalam memberikan bantuan yang lebih tepat, yang bersesuaian dengan apa yang setiap golongan sasar perlukan. Ini contoh satulah BKM lah, Bantuan Keluarga Malaysia, bantuan tunai langsung kepada golongan B40 dan juga M40, bantuan makanan tambahan, bantuan persekolahan dan sebagainya. Bajet ini juga bersifat bertanggungjawab, ya, ataupun responsible. Jadi orang mungkin tanya, ya, bagaimana kita gubal bajet yang bertanggungjawab? Ya. Ya. Jawabnya, dalam membina daya tahan negara, kita perlu usahakan kemampanan dan tanggungjawab fiskal kita juga. Termasuklah pengurusan hutang yang berhemah serta kemampanan hasil dan juga kita kenalah tangani ketirisan. Selain itu, kita juga perlu bertanggungjawab memperkasakan perkhidmatan kesihatan awam, ya, dan membina kapasiti pertahanan awam juga. Tapi kita belajarlah, kita perlu belajar daripada pengalaman yang lepas, ya, dan perlu memastikan isu sekuriti makanan, isu kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam, contohnya banjir, serta memastikan keselamatan cyber dan transaksi digital. Kesimpulannya, pendekatan kita amat holistik, merangkumi pelbagai aspek kehidupan ekonomi. Dan yang terakhir ialah reformist, the third R tadi, R ketiga. Ini melalui sesi libat urus yang kita lakukan, kerajaan akan terus menumpukan kepada usaha penstrukturan semula dan pembangunan manfaat. Ini termasuk contohnya pewujudan dana pelaburan lebih 1 bilion ringgit bagi menarik lebih banyak pelaburan ke dalam negara, tetapi pelaburan yang tambah tinggi itu value added pelaburan investment yang bakal menjana peluang pekerjaan profesional juga yang bergaji lebih tinggi. Jadi industri-industri manakah ini? Industri-industri ini termasuklah E&E, dan pembangunan industri peranti, perubatan, termasuklah latihan modal insan. Jadi pendekatan reformis ini, Najib, akan memberi kita peluang untuk mengubah lanskap pembangunan negara agar ia lebih inklusif
dan mampan serta menyokong juga pelaburan strategik. Saya rasa ini akan membantu kita dalam menyediakan rakyat untuk mengharungi masa depan yang lebih selesa dan yakin, walaupun mungkin terdapat cabaran ekonomi lah pada tahun 2023. Jadi seperti yang saya katakan tadi, tahun depan besar kemungkinan akan menjadi sangat mencabar ya untuk kita dan seluruh dunia lah sebenarnya. Saya tidak dapat duduk diamlah memikirkan hal ini. Saya dan rakan-rakan saya di Kementerian Kewangan mesti berbuat sesuatu untuk mempersiapkan rakyat dan negara dalam menghadapi cabaran ini. Jadi itulah sebabnya konsep 3R itu dicadangkan. Okey. Datuk Seri, 2 jam 10 minit pembentangan bajet 2022 tu. Saya menonton mereka itu macam rasa macam nak habis, belum habis lagi. Tapi ada banyaklah yang dibentangkan dan juga dinyatakan. Kalau kita boleh mengambil peluang ini, khususnya golongan B40, kerana setiap kali bajet ini golongan yang menjadi tumpuan utama, sudah pasti. Kali ini juga mereka adalah tumpuan utama. Kalau boleh diperincikan, kerana dalam tempoh 2 jam 10 minit itu ada banyak yang dimuatkan, tapi untuk khas B40 ini, apa antara inisiatif-inisiatif yang boleh diperincikan lagi supaya mereka faham ada yang mereka dapat daripada bajet 2023? Ya. Ya, sudah tentu. Kerajaan sentiasa mengutamakan kumpulan B40. Rasional ni kita bukan saja nak membantu dari segi bantuan tunai langsung, tetapi juga memperkasakan golongan ini secara holistik, ya, termasuk dari segi penjagaan kesihatan dan juga perlindungan insurans. Secara keseluruhannya, bantuan tunai di bawah JKM, di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, dan juga bantuan keluarga Malaysia untuk tahun 2023 ini lebih kurang 10 bilion ringgit. Ya. Dari jumlah itu, sebanyak 2.5 bilion ringgit diperuntukkan di bawah JKM kepada golongan susah, dan peningkatan signifikan ini berbanding dengan sebelum ini pada tahun 2020 adalah 1.5 bilion ringgit. Dan bantuan keluarga Malaysia pun telah diperuntukkan lebih kurang 7.8 bilion ringgit yang dijangka akan manfaat 8.7 penerima mengikut pelbagai kategori. Kita juga sebenarnya telah mengkhususkan satu kategori baru pada tahun ini, iaitu bagi isi rumah yang berpendapatan kurang daripada RM2,500 dan menanggung 5 orang anak atau lebih, mereka kini layak menerima RM2,500. Selain itu, isi rumah yang berpendapatan kurang daripada RM2,500 dan menanggung 3-4 anak, golongan ini layak menerima antara RM1,000 hingga RM2,000. Bagi pendapatan yang juga rendah, kurang daripada RM2,500, tak, yang ini maaf saya, ini berpendapatan di antara RM2,500 hingga RM5,000, mereka layak mendapat antara RM500 hingga RM1,250. Ini bergantung jugalah kepada bilangan anak mereka. Yang satu lagi juga kita tidak lupa warga emas. Warga emas yang tiada pasangan dan golongan bujang, mereka juga akan menerima RM600 dan juga RM350 bergantung kepada had pendapatan tertentu. Dan kita juga bagi bantuan tambahan RM500 kepada ibu atau bapa tunggal yang mempunyai anak tanggungan juga. Ini kita akan teruskan. Ya. Selain itu, kita juga ada program saringan kesihatan. Ini banyak yang meminta isu kesihatan ini mesti difokuskan juga. Kita ada skim peduli kesihatan untuk kumpulan B40. Ini dipanggil PEKA B40. Program ini sebenarnya memang popular. 80 juta ringgit disediakan termasuk bagi saringan penyakit diabetes contohnya. Jadi dari segi insurans pula, kita akan teruskan program MySalam. Ini satu lagi program kepada penerima BKM sepanjang tahun 2023. Sebenarnya MySalam ini sejak 2019 dan kita telah meluluskan tuntutan, ya. MySalam ini 734 juta ringgit besar, dan yang golongan B40 yang telah menerima manfaat ini adalah ramai 1.4 juta penerima. Ramai. Ya. Okey, YB, kalau kita cakap ini adalah golongan-golongan B40 dan juga ramai yang akan mendapat manfaat daripada bajet 2023. Sudah pasti M40 juga bertanya apa yang mereka dapat. Kerana sebelum ini, tahun-tahun sudah ada yang mengatakan, saya tak dapat apa-apa untuk M40, tidak kira di peringkat mana pun. Kali ini bagaimana? Apa yang mereka dapat sebenarnya? Ya, betul. Memang biasanya tahun-tahun lepas kan. Ya. Pasal lagi segi apa yang M40 dapat selalunya dalam bentuk cukai kan. Jadi dari kali kita tahu apa yang telah berlaku masa pandemik, pasca pandemik juga ada banyak cabaran sebenarnya yang dihadapi juga oleh golongan M40. Sebenarnya kerajaan telah menjalankan banyak program serta inisiatif, ya, untuk membantu golongan ini, dan ia akan diteruskan dalam bajet 2023. Mereka bukan kaya dan mereka bukan miskin, ya, dia pertengahan, dan dalam M40 itu pun quite wide lah, ya, dalam band itu sendiri. Isu yang dihadapi oleh golongan M40 ini ada berbeza daripada B40 lah, dan tim MOF ataupun pegawai di Kementerian Kewangan telah pun mengkaji cara yang terbaik untuk membantu golongan middle class ni. Hasilnya ialah beberapa inisiatif yang bakal membantu golongan M40.
Saya rasa antara inisiatif yang paling memberi impak ialah cukai pendapatan individu yang akan dikurangkan sebanyak 2%. Bagi mereka yang berpendapatan tahunan antara RM50,000 hingga RM70,000 contohnya, jadi cukai mereka akan dikurangkan daripada 13% ke 11%. Sementara mereka yang berpendapatan antara RM70,000 ke RM100,000, ia akan dikurangkan daripada 21% ke 19%. Mungkin langkah ini kumpulan M40 boleh mencapai penjimatan. Kita dah buat calculation kita, penjimatannya adalah lebih kurang RM1,000 dan dianggarkan ada 1 juta golongan M40 yang akan mendapat manfaat ini, dan ini juga bermakna kerajaan akan kehilangan hasil sebanyak RM800 juta, tetapi ia akan memberi mereka disposable income disposable income yang boleh dibelanjakan oleh golongan M40 dan there will be some multiplier impact jugalah di sana. M40 juga bakal pertama kalinya menerima kredit e-wallet sebanyak RM100 di bawah program baru iaitu e-Pemula M40. Sebelum ni tak pernah dapat. Ia bakal memanfaatkan 8 juta individu. Peruntukan yang diberikan ialah RM800 juta. Selain itu, sebelum ini hanya anak-anak yang bersekolah kumpulan B40 akan dapat bantuan awal persekolahan. Kita dah naikkan RM100 ke RM150 pada tahun ini, dan setakat ini semua murid sekarang akan menerima, bukan saja murid-murid golongan B40. Nilai pun seperti saya sebut telah dinaikkan. Kita juga tak melupakan pelajar universiti. Bila kita buat libat urus dengan pelajar-pelajar universiti di college, banyaklah golongan M40 yang juga meminta bantuan, dan soalan selalu yang ditanya kepada saya ialah mengenai PT-PTN. Jadi kerajaan akan memberi diskaun untuk PT-PTN dari antara 15 hingga 12% untuk pelbagai jumlah bayaran balik pinjaman. Satu lagi, kita pun nak menggalakkan golongan-golongan M40 ni, ibu bapa terus menabung bagi membiayai kos pendidikan anaknya, terutamanya tertiary level nanti. Pelepasan cukai pun kita bagi pendapatan sehingga RM8,000 ke atas simpanan bersih tahunan untuk SSPN ni. Dilanjutkan juga untuk tempoh 2 tahun. Satu lagi, kerajaan juga telah bersetuju untuk membuat pelepasan cukai sampai RM3,000 untuk setahun bagi meringankan beban kewangan ibu bapa dalam menjadikan pendidikan awal kepada anak-anak. Itulah salah satu tintu taskar dengan tadika. Satu lagi kalau sempat, Najib, ini satu lagi isu yang semasa libat urus ramai yang bertanya ialah mengenai pembelian rumah Golongan M40 semua nak ada rumah. Mula-mula kita bagi duty stamp yang kita kecualikan sampai 100% di antara untuk harga rumah di antara 100,000 di bawah RM500,000. Dan jadi untuk mereka yang nak beli rumah RM300,000 dapatlah contohnya RM6,500 penjimatan. Tapi golongan M40 kata mereka juga membeli rumah di antara RM500,000 hingga RM1 juta. Jadi boleh tak dapat pengecualian bayar duty stamp ni sekarang ni 50%, tolong naikkan. Jadi kita naikkan juga dalam bajet ni kepada pengecualian cukai sampai 75%. Jadi M40 pun nak beli rumah besar sikit pun ada manfaat lepas duty stamp. So itu salah satu ni. Satu lagi kalau boleh Najib, ini boleh. Ini semasa kita dalam perbincangan mengenai dengan bahagian cukai Mereka kata kerajaan juga prihatin dan faham bahawa isu nak share, nak transfer harta ni, menukar hak milik harta antara keluarga. Dulu hanya suami isteri saja yang tak kena cukai. Kita buat keputusan bahawa pindah milik harta tanah ni atas dasar kasih sayang, bukan saja kepada suami dan isteri tapi juga bapa kepada anak, ibu kepada anak, dan juga datuk kepada cucu contohnya, dan semuanya sekarang hanya duty stamp RM10 saja. Ini banyak golongan M40 yang meminta. So itulah antaranya. Kita tengok golongan M40 ni memang dari segi insentif cukai ataupun bukan cukai, dan ini belum lagi kita kira insentif yang berkaitan dengan perniagaan untuk golongan M40 juga. Jadi kita boleh lihat bahawa kerajaan memangnya ambil pedulilah sebenarnya tentang golongan M40 ini. Okey, ada banyak disediakan. Sekarang ni kita dah bincangkan B40, M40, tapi lepas ni macam biasalah peluang pekerjaan. Kadang pengangguran kita sudah semakin hampir pulih, belum ke paras pandemik tapi semakin pulih. Apa lagi inisiatif yang akan memacu lagi pemulihan dari segi peluang pekerjaan selepas ini? Kita bertindak seketika, kembali selepas ini.
Encik Rawani masih lagi bersama dengan Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Kita bercakap tentang bajet 2023. Terus saja kepada apa yang saya tinggalkan sebelum kita beristirahat tadi. Ini berkaitan dengan peluang pekerjaan untuk kita sediakan. Salah satu inisiatif yang ada ialah MyStep dan juga ada juga program peningkatan kemahiran yang sudah pasti diumumkan di dalam bajet 2023. Mungkin boleh senaraikan kerana mungkin ada banyak program. Mungkin anak muda yang menonton ketika ini ingin memahami apa perinciannya program-program ini dan supaya mereka tahu ke mana arah untuk pergi mencari dan sebagainya. Ya. Saya setuju dengan apa yang Najib sebut tadi. Sebenarnya pekerjaan ini memang menjadi agenda utama di kalangan orang muda terutamanya dan juga di kita di Kementerian Kewangan. Ramai yang hilang pekerjaan atau diberhentikan kerja semasa pandemik terutamanya dan kerajaan sentiasa berikhtiarlah mencipta pekerjaan baru. Untuk tahun 2023 kita akan meneruskan lagi contohnya insentif penggajian ini di bawah Perkeso. Ini bagi menggalakkan majikan menjadikan peluang pekerjaan untuk mereka yang menganggur terutamanya daripada golongan OKU, orang asli, bekas panduan, wanita yang nak kerja balik ni ya. Dan majikan juga akan menerima sebenarnya antara RM600 hingga RM750 sebulan untuk 3 bulan ya. Dan salah satu insentif penciptaan pekerja baru yang amat popular ialah MyStep. Jadi di bawah bajet 2023 program ini juga akan diteruskan. Kita dalam program MyStep ni 50,000 peluang pekerjaan yang akan dicipta atau ditawarkan dan juga tempoh perkhidmatan MyStep awam juga akan dilanjutkan juga. Dan yang paling penting ialah kita buat pengumuman yang gaji untuk MyStep pun akan dinaikkan sebanyak RM100. HRD Corp juga akan menjadikan RM750 juta untuk memberi latihan kemahiran. Latihan kemahiran ini penting. Kita buat peruntukan kepada 800,000 pekerja. Ini nak meningkatkan produktiviti dan juga peluang pekerjaan mereka selepas dilatih. Dan saya juga ingin menambahkan bahawa untuk tahun ini kita sebenarnya telah mencipta 310,000 peluang pekerjaan dan ini telah menyumbangkanlah kadar pengangguran kepada 3.7% pada masa ini. Okey. Saya nak beralih diskusi ini kepada PMKS kerana ini adalah bagaimana mereka berdepan dengan pandemik sebelum ini. Selepas 2 tahun sudah pasti cabaran masih ada. Mereka dalam fasa pemulihan. Kalau kita melihat sudah pasti apa yang diumumkan iaitu antaranya kalau boleh saya sebutkan pengurangan kadar cukai 15% dari 17% ke 15% lah untuk pendapatan bercukai RM100,000 dan juga geran sebanyak RM1,000 juga diumumkan untuk syarikat PKS dan juga pemandu taksi berdaftar. Baik, mereka ini ada banyak permasalahan dan cabaran ketika ini. Bagaimana untuk Datuk Seri justifikasi kepada pengumuman ini menyelesaikan masalah mereka? Ya. Betul, PKS ni sebenarnya amat penting untuk negara kita, merupakan tulang belakang sebenarnya kepada ekonomi Malaysia. Pada tahun 2021 mereka menyumbang lebih kurang 37% kepada KDNK negara. PMK juga menyumbang hampir 12% daripada keseluruhan ekspor negara. Dan dari segi employment ataupun memberi peluang pekerjaan, menggaji lebih 7.3 juta pekerja. Kalau itu hampir 50% ya daripada jumlah guna tenaga Malaysia. Oleh itu seperti yang sebut Najib tadi, kita buat pengurangan cukai, kadar cukai untuk PKS. Ya, ini akan memanfaatkan lebih kurang 120,000 pembayar cukai PMKS. Dan kita juga memberi geran RM1,000 kepada 1 juta perniagaan mikro. Dan ini perbelanjaannya besar, sebanyak RM1 bilion. Ini saya harap, kita harap di Kementerian Kerajaan dapat membantu mereka menangani kos pembelian bahan mentah yang semakin meningkat akibat gangguan rantaian bekalan dunia. Itulah sebabnya kita menolong PKS Mikro ini. Kerajaan juga merasakan kelebihan kecairan ini juga yang kita beri ini dapat menjadi pemangkin lah kepada ekonomi dan sedikit sebanyak dapat membantu PMKS menjadi lebih berdaya tahan ketika prospek ekonomi global ini dijangka akan lebih mencabar pada tahun hadapan. Ya. Dan salah satu juga inisiatif yang kita teruskan dan jalankan iaitu Semarak Niaga untuk 2023. Ini melibatkan nilai pada tahun hadapan RM45 bilion, saya difahamkan. Mungkin kemudahan atau skim di bawah program ini kalau boleh Datuk Seri terangkan dan juga perincikan supaya kalau ada usahawan yang menonton pada ketika ini mereka tahu ada Semarak Niaga 2023. Ya, Semarak Niaga pun diteruskan, cuma jumlah hari kita tingkatkan kepada RM45 bilion. Seperti saya nyatakan tadi, oleh kerana PMKS ini amat penting kepada pertumbuhan ekonomi, usaha kita juga mestilah tertumpu kepada peningkatan daya tahan mereka, terutamanya berhadapan dengan situasi ekonomi global yang lebih mencabar tahun hadapan. Dan kita lihat di sini, saya tengok data di sini di Jabatan Statistik Perangkaan kita, walaupun KDNK PMKS Malaysia pada tahun 2021 bertumbuh 1% ya, berbanding dengan penyusutan sebanyak 7.3% pada tahun 2020, prestasi ini masih di bawah pra-pandemik iaitu pada tahun 2019. Oleh itu amatlah penting supaya kerajaan meneruskan inisiatif Semarak Niaga ini yang telah diperkenalkan pada bajet tahun 2022. Kerana memang tak dapat dinafikan ada lagi segmen dan golongan PMKS yang masih memerlukan bantuan untuk membina semula dan mengembangkan perniagaan mereka. Jadi itulah rasional
kenapa semarak niaga ini diteruskan dan jumlahnya pun ditingkatkan kepada 45 bilion ringgit. Soalan tadi, apakah contoh-contoh dalam program semarak niaga ini? Contohnya satu, dapatkan dana pinjaman mikro dan kemudahan perniagaan untuk peniaga kecil, ini berjumlah 1.7 bilion ringgit. Pinjaman mikro BSN, dana 950 juta ringgit. Kita ada juga termasuk 350 juta ringgit untuk skim penjaja kecil keluarga Malaysia, di mana 150 juta ringgit juga dikhususkan untuk kaum bumi putra. Tekun kita teruskan untuk wanita belia juga, ya, dan ini peruntukan 300 juta ringgit dan macam-macam lagi. Kita juga tak lupa kaum Cina, kita ada peruntukan India juga daripada Tekun juga, ini Sepumi dan untuk Cina daripada BSN. Satu lagi ialah yang syarikat kecil dan sederhana, bukan saja mikro. Bank Negara ada membuat peruntukan berjumlah 10 bilion ringgit. Ini untuk menggalakkan aktiviti otomasi dan pendigitalan PKS, serta juga menyokong agenda sekuriti makanan dan pemulihan sektor pelancongan. Itu adalah 10 bilion ringgit untuk mereka. Dan kerajaan juga turut menumpukan kepada pembiayaan bagi projek-projek strategik melalui Bank Pembangunan. Pelbagai dana pembiayaan disediakan di bawah ini, jumlahnya 1.5 bilion ringgit. Kita ada dana pembiayaan pembangunan mampan juga dan dana pembiayaan infrastruktur pelancongan, itulah itu lagi 1 bilion ringgit. Kita juga ada dana pembiayaan maritim dan logistik lagi 1 bilion ringgit. Jadi untuk tahun 2023 juga SJPP akan menjadikan jaminan pembiayaan juga sehingga 9 bilion ringgit ini bagi PKS khususnya untuk sektor strategik. Kita apa sektor strategik? Seperti agromakanan, teknologi yang mampan, pelancongan serta vendor minyak dan gas. Jadi simpulannya ada banyak lagi manfaat untuk sektor PMKS dalam Semarak Niaga 2023 ini. Jadi kita harap ramai yang menonton malam ini dan dapat memahami apakah inisiatif-inisiatif yang kita ada. Ya, saya menambah satu soalan kalau boleh dalam bab ekonomi ini, kerana sebelum ini pun Datuk Seri mengatakan bahawa 2023 adalah cabaran juga untuk ekonomi kita disebabkan oleh faktor luaran, faktor global. Di negara maju mereka berdepan tekanan ekonomi kemelesetan kalau kita kita sebutkan, mungkin juga secara teknikal di negara maju. Bagaimana bajet ini mengambil kira semua faktor ini untuk memastikan daya tahan kita setidaknya untuk tahun hadapan? Ya, kita dapat lihat unjuran IMF dengan World Bank katakan ekonomi global akan merudum ataupun melembab pada tahun 2023. Sebenarnya lagi 3 hari nanti, lagi 2 hari IMF akan mengeluarkan the World Economic Forecast yang baru dalam World Bank meeting pada minggu depan yang sepatutnya saya insya-Allah akan pergi. Memang kalau kita lihat Malaysia sebagai negara yang kecil dan terbuka akan dapat kenalah tempias ni kan, ekonomi yang ni. Mesti dulu pada tahun 2008-2009 contohnya, semasa global financial crisis, negara China pun semasa itu tidak terkesan. Jadi kita tidaklah sangat terkesan berbanding dengan saya rasa pada tahun 2023 ini, kerana semua Eurozone ini mungkin ada mengalami kemelesetan, recession juga, dan China juga is slowing down, dan juga United Amerika Syarikat juga. Jadi apakah yang kita perlu buat? Itulah sebabnya bajet 2023 ini menumpukan kepada responsifnya. Kita responsif untuk mereka yang betul-betul memerlukan bantuan secara jangka pendek, tetapi tanpa melupakan jangka masa sederhana dan panjanglah tanggungjawab dan reformis, kerana kita kena bersedia dan bersedia dengan cabaran pada tahun 2023. Ya. Okey, saya menutup diskusi ini kerana pada Jumaat selepas selesai pembentangan itu kami bercakap dengan beberapa usahawan, Persatuan Usahawan yang mengatakan bahawa usahawan ini ada banyak bantuan diserahkan kepada mereka, tapi ada kalanya mereka tidak mengetahui kerana mereka tidak mencari. Jadi untuk akhir sekali kalau boleh Datuk Seri terangkan juga, kerana ada cara untuk mereka mendapatkan semua maklumat yang dibentangkan itu. Mungkin mereka tidak mendengar sepenuhnya 2 jam 10 minit, tapi apa yang mereka tahu, ingin ketahui detail perincian dan sebagainya, ke mana mereka boleh pergi? Paling senang bagi saya, kita telah lancarkan sebaik saja habis pembentangan itu portal bajet kita. Portal bajet kita ialah mof.gov.my/manfaat lah. Ya, terdapat banyak inisiatif dan program disenaraikan di sana. Jadi kita kalau boleh kena rajinlah cari maklumat dan jangan lupa pohon kalau perlukan. Okey, ini semua akan dipermudahkan melalui agensi kerajaan dan sebagainya kan? Yes. Okey, Datuk Seri, terima kasih kerana bersama dengan Agenda Awani pada malam ini. Banyak perkara telah kemudian kita bincangkan. Saya sudah pasti Datuk Seri juga
pusing kebanyakan media dan sebagainya untuk memberikan penerangan dan sebagainya. Ini akan berterusan untuk tempoh setahun mendatang untuk kita memahami apakah perinciannya dan sudah pasti kita ingin melihat hasilnya. Kerana tahun hadapan akan menjadi tahun yang mencabar untuk ekonomi bukan sahaja Malaysia, serata dunia. Ini bukan eksklusif kepada Malaysia. Banyak cabaran yang dihadapi dan bagaimana untuk kita hadapi dengan acuan kita sendiri, penyelesaiannya dan juga bagaimana pengukuhan di peringkat domestik ini akan menjadi pemacu kepada pertumbuhan ekonomi kita dalam cabaran global yang mendatang pada ketika ini. Terima kasih Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Kewangan, dan juga sudah pasti ini akan kami muatkan di laman web kami astroawan.com. Sekian saja agenda Awani untuk jam ini. Saya Najib Arif. Assalamualaikum dan salam hormat.